kaedah tepat pada masa ataupun JIT, iaitu Just in Time. Kaedah tepat pada masa ini adalah sistem yang memerlukan pembekal menghantar bekalan inventory kepada pelanggan tepat pada masa yang diperlukan dengan jumlah inventory seberapa minimum yang mungkin. Bermaksud, setiap organisasi perniagaan memerlukan inventory di mana setiap inventory itu dapat sampai pada tepat pada masa. Sebab ini adalah untuk memudahkan proses pengeluaran produk. Jadi, secara tidak langsung, proses pengeluaran dapat berjalan dengan lancar kerana tahap kesampaian kecepatan inventory itu dengan baik. Maksud meminimalkan kos pegangan ialah di mana setiap organisasi mereka inginkan inventory ataupun stok yang mereka perlukan berada dalam keadaan baik. Jadi, setiap organisasi perlulah menguruskan dan mengawal setiap inventory produk supaya sampai dengan baik. Ini kerana untuk menjimatkan lagi kos di mana kita tidak perlu menjaga stok ataupun inventory dalam jangka masa yang panjang. Jadi macam kalau inventory dan stok tu sampai, kita beri guna secepat yang mungkin. Bila kita simpan terlalu lama stok ataupun kita punya bahan mentah dalam stok ataupun gudang terlalu lama, dia akan meningkatkan lagi kos pegangan tu. Itulah yang dimaksudkan dengan meminimalkan kos pegangan. Kita mestilah memastikan stok ataupun bahan mentah kita sentiasa ada dan mencukupi. Ini adalah untuk melancarkan aktiviti pemprosesan. Kalau dia putus, dia akan menyebabkan proses itu menjadi tergendala ataupun terganggu. Objektif yang pertama ialah untuk mengurangkan kos penyimpanan inventory, di mana pihak pengeluaran perlulah bijak dalam mengurus dan mengawal stok ataupun bahan mentah supaya berada dalam keadaan baik dan berkualiti. Cuma kita bayangkan kalau kita mempunyai stok ataupun bahan mentah yang banyak, kita memerlukan gudang ataupun stok untuk menyimpannya. Di situ kita akan menyewa stok gudang untuk menyimpan kita punya bahan-bahan mentah. Dan selain itu, kita juga memerlukan guard ataupun seseorang menjaga bahan mentah kita supaya berada dalam keadaan baik. Jadi di sini dia akan meningkatkan lagi kos penyimpanan inventory kerana kita akan mengeluarkan wang untuk membayar upah dan membayar gaji, bayar sewa. Dengan kaedah ini, kaedah JIT ini, kita dapat kurangkan lagi kos penyimpanan inventory. Objektif yang kedua ialah meminimalkan kos inventory agar dapat mengelakkan pembaziran inventory, bahan mentah dan barang separuh siap, di mana kita akan membeli stok ataupun bahan mentah ikut keperluan agar tidak berlakunya pembaziran. Okey, cuma kita bayangkan kalau bahan mentah ataupun stok kita terlalu banyak, dia akan menyebabkan pembaziran sekiranya tidak digunakan. Dan bahan mentah itu akan menjadi busuk. Bila menjadi busuk, dia akan mengganggu kita punya suasana pekerjaan di sekeliling. Seterusnya, mengurangkan kekerapan penyediaan inventory untuk setiap kali proses pengeluaran. Okey, ini adalah untuk kita urus dan kita cover inventory stok ataupun bahan mentah berada dalam keadaan baik. Contohnya, kita order ataupun beli stok seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Ini adalah untuk kita menjimatkan lagi kos kita. Cuma kalau kita setiap hari beli, dia akan tingkatkan kos daripada segi pengangkutan, kita punya kos barang yang kita belikan. Bila kita beli untuk seminggu, mesti kos dia akan menjadi lebih murah. Dari situ kita akan mengurangkan kekerapan kita membeli, kita order stok itu.
Objektif yang keempat ialah menambahbaikkan sistem pengeluaran secara berterusan dan menjadikan lebih fleksibel dan anjar. Di mana kita akan baiki kekurangan dan kita tingkatkan balik kelebihan supaya sistem pengeluaran kita akan jadi lebih baik. Secara tidak langsung, kita akan dapat tingkatkan produktiviti sesuatu produk dan kita dapat mengelakkan pembaziran secara berterusan. Objektif yang kelima ialah menjimatkan masa pengurusan inventory dan kekerapan penyediaan inventory. Dengan ini, kita dapat menjimatkan masa, jimatkan tenaga. Contohnya, kita beli bahan mentah ataupun stok seminggu sekali. Dari situ kita akan dapat jimatkan masa dan jimatkan kekerapan proses pengeluaran di mana kita dapat melakukan proses pengeluaran tu dengan baik. Sebab apa? Hari ni kita dah guna stok ni. Esok kita tak payah order dah sebab kita dah ada dah stok. Sebab kita dah order untuk seminggu sekali. Okey, cuba bayangkan kalau kita order hari-hari. Kalau kita order hari-hari, dia akan masa yang kita perlukan tu jadi lebih sikit. Sebab apa? Sebab kita nak kalau nak pergi beli stok, kalau nak buat produk, so dia akan jadi kacau kat situ. So dengan kaedah ni kita dapat jimatkan stok lagi dan kekerapan setiap kali proses pengeluaran. Objektif yang terakhir ialah memastikan sistem pengeluaran supaya tidak tergendala dan berjalan lancar melalui penambahbaikan berterusan. Setiap perprosesan bahan mentah ataupun stok yang dilakukan, kita mestilah memastikan bahan mentah tu berada dalam keadaan yang mencukupi dan baik. Ini adalah untuk kita elakkan berlaku tergendala ataupun kata tertangguh proses pengeluaran produk kita tu tangguh. Bila dia jadi tangguh, dia akan mengganggu balik kita punya peringkat-peringkat pengeluaran yang lain. Jadi di sini kita dapat baiki balik penambahbaikan supaya proses pengeluaran kita, setiap proses pengeluaran kita, proses kita berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan. Setiap penambahbaikan yang kita lakukan perlulah dilihat, ditafsir dan dinilai supaya setiap aktiviti pengeluaran kita, prosesan kita berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan.